Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afika Binti Hasan Helmi, nombor matrik 254297. Video kali ini mengisahkan tentang projek Rumah Lestari Komuniti Kekal Hijau. Setelah meneliti kawasan-kawasan yang terdapat di rumah saya memilih kawasan ini untuk dijadikan tapak bagi projek Rumah Lestari Komuniti Kekal Hijau. Ini adalah keadaan tapak projek sebelum tapak ini diubah suai, penuh dengan pasu bunga yang tidak terpakai, susunan tanaman yang tidak tersusun dan susunan tong sampah yang tidak strategik. Seterusnya, saya melakukan proses pembersihan di tapak projek ini. Antara aktiviti-aktiviti yang saya lakukan pada proses ini adalah mengalih keluar pasu-pasu yang tidak terpakai, mengalih keluar tanaman-tanaman yang terdapat di kawasan ini dan mencabut rumput yang tumbuh di kawasan ini. Nampak kan, saya tak boleh lakukan seorang. Saya lakukan bersama adik saya. Hihi, maklumlah tidak kuat. Setelah beberapa jam kemudian, proses pembersihan ini terpaksa ditangguhkan kerana hujan mulai turun. Dan proses ini disambungkan pada keesokan harinya. Dan inilah hasilnya. Daripada hasil yang ditunjukkan, terdapat 4 pokok lagi yang tidak berjaya saya alihkan kerana biasalah tenaga perempuan. Akan tetapi, 3 daripada pokok-pokok yang tidak berjaya tersebut dapat dialihkan lebih kurang 2 hari selepas proses ini selesai. Itu pun atas bantuan ayah saya. Seterusnya, saya membuat perancangan tentang strategi menyusun dan menanam pokok di tapak projek. Perancangan ini saya lakukan bersama mak dan ayah saya. Maklumlah, persetujuan haruslah daripada mereka. Terdapat 3 lakaran yang dibincangkan dan satu daripadanya telah diambil dan digunakan. Setelah membuat perancangan tersebut, saya teruskan lagi dengan melakukan proses penanaman. Jenis tumbuh-tumbuhan yang dipilih untuk proses ini kebanyakannya adalah jenis tumbuhan herba dan ulam-ulaman. Antara tanaman yang saya tanam adalah puding mangkuk, puding teh, daun selasih, bayam Brazil, lengkuas, kunyit dan daun kesum. Kebanyakan daripada tanaman ini saya hanya mengalih keluar daripada ditanam di dalam pasu kepada tanam di atas tanah. Semasa proses ini berlaku, salah satu pokok yang ditanam iaitu pokok kunyit telah diberikan oleh salah seorang jiran saya. Baik kan dia? Bukan itu sahaja. Cuaca semasa melakukan proses ini juga kelihatan agak baik. Alhamdulillah. Kami melakukan proses ini sehingga selesai. Tetapi kami terpaksa membuat perancangan baru kerana terdapat faktor-faktor yang tidak dapat kami elakkan. Selepas proses penanaman selesai, saya teruskan lagi dengan proses penyiraman pokok. Pada ketika ini, jam telah menunjukkan pada pukul 7 petang dan keadaan cuaca mulai gelap. Masuk minggu ketiga dan keempat, tanaman yang ditanam mulai menunjukkan perubahan yang positif, iaitu mengeluarkan pucuk-pucuk baru dan ada juga yang kelihatan segar dan semakin membesar. Akan tetapi, terdapat satu jenis pokok yang kelihatan semakin layu apabila dipindahkan ke atas tanah, iaitu pokok cekor. Oleh itu, saya mengambil keputusan di atas persetujuan mak dan ayah saya memindahkan kembali pokok tersebut ke dalam pasu dan menggantikan pokok tersebut dengan pokok ros jepun. Seterusnya, masuk minggu ke-5 dan ke-6, saya meletakkan batu bata di tengah-tengah kawasan projek.
Ini kerana untuk memudahkan pegawai TNB dan pegawai SAJ untuk merekod bil semasa. Bukan itu sahaja, kawasan projek mulai dinaiki rumput-rumput kecil dan ini memberikan suasana kawasan yang tidak bersih. Oleh itu, pada minggu ke-5 dan ke-6 ini, saya melakukan aktiviti mencabut rumput dan membuang daun-daun kering. Hasil tanaman yang dilakukan di tapak projek. Yang pertama, pokok puding mangkuk dan puding teh digunakan untuk membuat botok-botok. Bukan botok-botok muka ya, tapi botok-botok untuk dimakan. Sesiapa yang tidak tahu, botok-botok ini merupakan makanan orang Jawa. Seterusnya daun kesum dan ia digunakan dalam masakan asam pedas. Bayam Brazil pula yang dimasak goreng untuk dimakan bersama nasi. Dan ini pula merupakan air lempoyang. Air lempoyang ini isinya diparut dan dijadikan air. Air ini juga dijadikan sebagai penawar kepada seseorang yang menghadapi sakit seperti demam dan sesama. Air ini juga bagus untuk merebahkan panas balam dan meningkatkan selera makan. Kesimpulannya, melalui program ini, terdapat pelbagai kelebihan dan kelemahannya. Antara kelebihan-kelebihan yang saya perolehi ialah hubungan antara keluarga, hubungan antara jiran tetangga, hubungan antara saudara mara dapat dieratkan. Selain itu juga, melalui projek ini juga, saya dapat mempelajari satu ilmu menanam pokok, iaitu di mana tak semua pokok ditanam melalui biji benih. Malah ada juga terdapat pokok-pokok yang ditanam melalui batang pada permulaan penanamannya. Seperti contoh, pokok puding mangkuk, pokok puding teh, pokok ubi kayu dan sebagainya. Okey, seterusnya ialah kelemahan bagi projek ini. Kelemahan bagi projek ini yang pertama adalah disebabkan oleh struktur tanah, di mana kawasan perumahan saya ini struktur tanahnya berbatu-batu. Malah ia juga akan menyukarkan saya seketika saya menggali untuk proses penanaman. Seterusnya adalah faktor cuaca, di mana kalau kita sedia maklum hari-hari ini, di mana cuaca selalunya hujan, iaitu dan ia menyukarkan saya untuk turun ke tapak projek untuk mencabut rumput, untuk mengutip daun-daun kering dan sebagainya. Itu saja, sekian, terima kasih.